tuan-tuan. Bila Sayyidina Umar dia pergi selit tengah-tengah tu, sahabat pun tak faham apa dia ni nak panggil nama Sariyah, nama seorang panglima perang yang telah diutuskan ke Parsi untuk berperang, dan dia tak ada dalam masjid tu, panglima perang tu. Bila sahabat dengar Sayyidina Umar sebut, sahabat kenal Sariyah tu. Cuma pasal apa duk pergi menjerit tengah-tengah khutbah? Mereka bakal rumun seperti mana mereka mengerumuni Rasulullah ketika Nabi hidup. Kalau Nabi buat sesuatu, bukan menegur Nabi. Kalau Nabi buat, sahabat tanya untuk tiru, untuk buat apa yang Nabi lakukan. Tapi kalau selepas kewafatan Rasulullah, sahabat buat sesuatu yang pelik, sahabat akan tegur untuk menegur. Bakal tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa menjerit tengah khutbah? Bakal Masjid Nabawi di Madinah bising habis. Siapa pun nak suruh siapa cakap kat Sayyidina Umar ni yang setanding ilmu dengan Umar, maka semua pergi dekat Ali. Ini antara gunung ilmu di kalangan sahabat. Antara gunung ilmu di kalangan sahabat, antaranya Umar sendiri. Dia kibarus sahabah fil ilm. Sayyidina Umar antara mufti besar di kalangan sahabat. Mufti besar. Antara mufti besar lagi, apa namanya, Mu'adz ibn Jabal. Antara mufti besar lagi, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Antaranya Ali bin Abi Talib. Sahabat-sahabat lain yang biasa-biasa ni tetapi tegas. Pakai jumpa, wahai Ali, tegurlah ni Sayyidina Umar sebut apa noh. Tadi tengah-tengah khutbah dia menjerit. Sayyidina Ali kata, waihakum, jangan duk kalut. Da'u Umar, tinggalkan Umar, biarkan dia. Ni sahabat-sahabat yang tahu kedudukan Umar. Fa innahu ma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu. Sayyidina Ali kata, sesungguhnya setiap sesuatu yang masuk, maka dia akan keluar perkara yang sama. Maksudnya masuk sesuatu kepada Sayyidina Umar, maka benda itulah yang keluar. Ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas beberapa ketika, beberapa hari, baliklah pasukan yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Parsi untuk berperang. Bila balik pasukan yang dipimpin oleh Sariyah ibn Zanim, orang pun tanya, wahai Sariyah, ada apa-apa tak yang berlaku di sana? Dia berkata, ya, ketika kami berperang, kumpulan kami sangatlah sedikit. Kumpulan Parsi ramai dan senjata mereka sangat canggih. Lalu kami dikepung dan kami hampir gagal untuk dan akan dibunuh kesemuanya. Dalam keadaan kami dikepung dan tidak ada jalan keluar, kami mendengar suara Umar bin Al-Khattab menjerit, ya Sariyah, al-jabal al-jabal. Semua dengar. Ini karamah pasukan perang tu, karamah sahabat. Keseluruhan tentera Islam mendengar suara Amirul Mukminin menjerit, wahai Sariyah, lekas naik ke bukit, lekas naik ke tempat yang lebih tinggi untuk selamat. Maka kami pun naik dan kami semua selamat. Kita nak tahu cerita hak malam ni, hak saya sebut tadi, bagaimana mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sedangkan mereka bukan Nabi dan Rasul. Itu tujuan dia. Pasal apa nak dengar tentang Umar? Disebabkan dia diberikan jaminan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga ketika mana dia belum sakit dan ketika mana dia sihat walafiat, hidup di atas muka bumi Allah, duk berjalan lagi. Nabi dah kata dah, Umar min ahlil jannah, Umar ini ahli syurga. Apa yang dia buat? Apa pengorbanan dia? Bagaimana keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua orang tahu cerita Sayyidina Umar masuk Islam, saya tak sebut dah. Dia nak pergi bunuh Nabi. Hari tu dia geram habis dah. Umur waktu tu 27. Dia geram habis dah dengan Nabi ni. Dia kata, hari ni aku kena bunuh Muhammad ni. Tak ada siapa duk boleh terhalang dia. Lagi kita duk siksa orang dia, lagi dia duk sebar Islam, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Hari ni aku kena bunuh dia, kata Umar. Balik, dia ambil baju besi, dia asah pedang dia, pedang perang. Pedang yang selalu saya sebut berpuluh-puluh kilogram pedang. Dia pun asah sarung baju besi. Bila dia keluar, orang pun nampak
Umar waktu tu belum Islam, pegang sarung baju besi, pegang pedang perang. Orang tanya dia, wahai Umar, ke mana? Qatli Muhammad, nak bunuh Muhammad. Habis. Siapa nak berani tahan Umar? Yang tu semua orang tahu. Tengah jalan jumpa seorang Islam, Nuaim ibn Mas'ud. Dia pun tanya, wahai Umar, nak pergi mana? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Kenapa nak bunuh Muhammad? Adik hang pun masuk Islam. Nampak sahabat ni dua-dua mudarat. Kalau dia, maksudnya kalau dia tak alih Umar, Sayyidina Umar akan waktu tu akan Umar akan pergi rumah Nabi duduk bunuh Nabi. Ataupun waktu tu Nabi duduk di Arqam ibn Abil Arqam, rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, markas. Bila Nuaim ibn Mas'ud kata, adik hang pun masuk Islam, tak jadi pi rumah Nabi. Dia pi rumah adik dia penampak apa semua, adik dia jatuh berdarah sebagainya. Kali baca surah Taha itulah, ma anzalna alaikal Qur'an yashqa. Umar baca, dia rasa lembut hati. Lembut hati, dia berasa ni bukan kalam manusia. Sepanjang Nabi berdakwah, mereka melarang penduduk Mekah keseluruhannya untuk mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad dan mana-mana kawan dia. Dilarang. Mereka tutup. Kalau ada pun terdengar, mereka akan tutup dengan jari ataupun cumbat dengan kapas kanan kiri. Jadi mereka tak dengar. Bila sampai masa dia pergi rumah adik dia baca Quran dengan Khabbab ibn Arit, dengan Sa'id ibn Zaid, suami Fatimah bintul Khattab. Fatimah adik Sayyidina Umar kahwin dengan Sa'id bin Zaid, sepupu. Kahwin dengan sepupu. Tok guru Quran waktu tu Khabbab ibn Arit radhiyallahu anhu. Dia akhirnya dia pun minta nak baca. Dia kata ini bukan kalam manusia. Dia pun kata nak masuk Islam. Dia isytiharkan hari yang sama di Daril Arqam ibn Arqam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka bertakbirlah keseluruhan isi rumah. Nabi bertakbir, Sayyidina Hamzah bertakbir, kesemua isi rumah bertakbir dengan Islam Umar.